استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Silakan Tuan Imam, Tuan Haji Tahir, seterusnya Tuan Bilal, Pengurusi Tuan Haji Abdul Rahman, serta jawatan kuasa Masjid Jami' Kampung Sungai Danga, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, sedang jemaah muslimin muslimat, hadirin hadirat dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita rafa'kan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini dapat kita hadir lagi ke masjid, tunaikan kewajipan kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini termasuk dalam kategori umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dapat doa daripada baginda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Doa Rasulullah, wahai Tuhan kami, berkatilah umat kami selagi mana mereka memulakan hidup pada waktu pagi. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita, penutup umur kita dengan husnul khatimah. Kita semua bakal memperolehi syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sedang jemaah rahmati Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita ambil salah satu daripada cerita yang Allah rakamkan dalam Quran tentang babak peristiwa di hari kiamat. Kita ambil cerita daripada suratul Buruj, surah yang ke-85 dalam Quran. Tajuknya suratul Buruj, surah yang menceritakan tajuknya tu gugusan bintang. Tetapi dalam surah ini Allah ceritakan satu kumpulan yang dipanggil Ashabul Ukhdud, orang yang menggali parit. Cerita kumpulan manusia yang menggali parit dan menyalakan api dengan tujuan semata-mata nak menyeksa dan membunuh orang Islam. Itu dinyatakan dalam surah yang sama. Saya baca dulu untuk 6 ayat yang pertama daripada surah ini sebelum kita lihat penjelasan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa dia ni, kenapa Allah ceritakan dalam Al-Quran dan seumpamanya. Surah Al-Buruj bermula ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Sadaqallahul azim. Maksud ayat dalam surah Al-Buruj, demi langit yang mempunyai tempat-tempat peredaran bintang-bintang dan hari pembalasan yang dijanjikan dan makhluk-makhluk yang hadir menyaksikan hari itu serta segala keadaan yang bakal disaksikan. Celakalah kaum yang menggali parit api yang penuh dengan bahan bakaran. Mereka dilaknat kerana mereka duduk di kelilingnya untuk menyaksikan peristiwa pembakaran tersebut. Baik hadirin sekalian, surah Al-Buruj ini surah yang ke-85 dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala mulakan dengan sumpah dari Allah kepada makhluk, was-samaa'i dzatil buruj, demi langit yang mempunyai beberapa gugusan bintang, yang berapa jumlahnya hanya Allah saja yang maha mengetahui. 4 ayat pertama ni sama ada Allah cerita tentang gugusan bintang, cerita tentang hari kiamat. Ayat ketiga yang menyaksikan, yakni dalam kumpulan itu para malaikat yang menyaksikan dan yang disaksikan amalan-amalan manusia. Tiba-tiba datang ayat keempat, qutila ashabul ukhdud, telah dibunuh kumpulan orang-orang yang menggali parit.
Ashabul Ukhdud, dibunuh orang yang dimasukkan dalam parit. Tengah-tengah cerita bintang, cerita hari kiamat, cerita saksi para malaikat, tiba-tiba Allah datangkan dibunuh kumpulan yang dimasukkan dalam parit ini. Apa kaitan dengan cerita ini ataupun dengan mukaddimah surah tentang bintang, tapi cerita dalamnya orang beriman yang dibunuh dalam parit? Ibnu Katsir sebutkan dalam tafsirnya, ayat ini Allah Subhanahu wa taala nak gambarkan 4 ayat pertama ni, 4 cerita, semuanya cerita besar, cerita hebat. Seperti mana kamu menyaksikan kehebatan gugusan bintang di langit, kedahsyatan hari kiamat, kehebatan Allah jadikan malaikat sebagai saksi di hari kiamat, seperti itu jugalah hebat dan besarnya cerita orang-orang yang beriman dibakar dalam parit. Maknanya cerita ni cerita besar. Ini bukan salah satu daripada cerita-cerita tepi zaman Nabi dan seumpamanya, tetapi digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mana kamu menyaksikan kehebatan dan keluasan alam langit yang ada bintang-bintang yang banyak ini, maka cerita tentang orang beriman yang mati dibunuh ini kamu kena ambil berat juga. Sehingga Allah nyatakan surah ini dengan sumpah nak cerita ada mesej yang sangat besar khusus kepada umat Nabi SAW, kepada kita semua. Surah Al-Buruj ini Allah Subhanahu wa taala turunkan kategorinya Makkiyah, surah yang turun sebelum hijrah, dan sudah pasti suasana Islam pada waktu itu orang-orang Islam masih lagi minoriti, masih lagi yang ramai diseksa, dibunuh. Tak ada apa lagi orang Islam pada waktu itu. Yang ada cuma agama je lah. Negara belum ada, kepimpinan belum ada lagi cerita negara Islam Madinah. Maka Allah Subhanahu wa taala datangkan cerita ini supaya mereka bersabar, dan ada nanti berita-berita kegembiraan yang disampaikan kepada kamu. Baik, bila Allah nyatakan qutila ashabul ukhdud, celakalah kaum yang menggali parit. Dalam ayat ini, celakalah kaum yang menggali parit. Ada yang menggali parit, ada yang dibunuh dalam parit. Cerita ini hadirin sekalian, Allah cuma sebut satu ayat aja, tetapi kita lihat bagaimana penjelasan Nabi SAW. Saya baca hadisnya supaya kita maklum cerita ni cerita tentang apa. Kenapa Allah kata binasalah orang yang menggali parit. Mereka ni dalam satu fasa kehidupan sanggup bekerja gotong royong buat misi besar untuk nak menenggelamkan dan membunuh orang Islam secara besar-besaran. Suratul Buruj ini Allah nak cerita dulu lagi ni, sebelum zaman Nabi SAW telah ada usaha untuk nak bunuh umat Islam pada skala besar. Ini bukan jenis bunuh seorang dua kat tepi rumah ni. Ini bunuh orang Islam berskala besar, mungkin ratusan, mungkin beribu orang. Itulah hasrat mereka, dan nampaknya sunnatullah itu, cerita itu berterusan. Seperti mana berlaku di Palestin, berlaku di banyak negara lagi lah. Cerita macam mana orang-orang Islam dibunuh dalam kumpulan yang ramai. Maka begitulah rujukan kita dalam suratul Buruj. Allah telah nyatakan demikian. Kita baca hadis pada pagi ini, Nabi menjelaskan siapa ashabul ukhdud. Pertama dinyatakan hadis ini riwayat Imam Muslim. Dalam Sahih Muslim ada seorang sahabat nama dia Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Nama dia Suhaib, Sad Ha Ya Ba. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ar-Rumi maksudnya nisbah kepada orang Rom. Kita bila baca hadis Nabi ni, ada sahabat perawi nama dia Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Dia bukan orang Rom. Kalau kita tengok makna secara umum, sahabat ni orang Rom ni. Orang Rom jadi sahabat Nabi. Sebenarnya disebutkan dalam kitab Ar-Rumi nisbah kepada ni orang Arab ni, hidupnya dibesarkan oleh orang Rom, anak angkat kepada tentera Rom. Hebat cerita Suhaib bin Sinan ini. Nanti satu masa kita cerita apa yang dia dapat setelah mana bapa angkatnya, keluarga angkatnya daripada orang Rom. Biasa kan orang Arab aja, orang Mekah duduk sekitar situ dan sebagainya. Tapi Suhaib bin Sinan ini, sahabat Nabi yang mulia ini, dibesarkan oleh keluarga angkatnya orang Rom. Bahasanya macam mana, budaya macam mana, dan menyebabkan dia jadi orang yang kuat dan mahir dalam peperangan.
Kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, satu hari Nabi bersabda, kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahir. Satu ketika dahulu ada seorang raja sebelum daripada zaman kamu. Dalam hidup raja ni dia ada seorang ahli sihir. Nabi tak sebut bila zamannya, siapa namanya, di lokasi mana raja ni duduk, Nabi tak sebut. Nabi cuma sebut malikun. Adalah dulu seorang raja dalam zaman dulu sebelum daripada kamu, raja ni ada seorang ahli sihir. Penyihir dia lah ni. Dan Nabi sebut lagi, falamma kabura qala lil malik. Dan ketika mana ahli sihir ni meningkat usia, dah semakin tua, mungkin dah rasa diri tu dah tak bermaya, dia jumpa dengan raja. Dia kata, inni qad kabirtu, tuanku saya ni macam dah tua lah, dah lanjut usia. Boleh tak tolong, dia minta satu permohonan, mengemukakan permohonan kepada raja dia. Fab'ath ilayya ghulaman u'allimuhu sihr. Boleh tak tolong hantar kepada aku seorang kanak-kanak, aku nak ajar dia ilmu sihir. Cerita tentang ahli sihir berhasrat nak cari pelapis. Bukan main bola je cari pelapis, tukang sihir pun cari pelapis juga. Aku ni dah tua, kata dia. Tolong hantarkan kepada aku seorang kanak-kanak, aku nak ajar dia ilmu sihir. Faba'atha ilaihi ghulaman yu'allimuhu. Maka akhirnya tengah cari-cari macam mana pun semua, jumpa. Raja jumpa seorang kanak-kanak, ni dia bakal jadi pewaris kamu wahai ahli sihir, dan berkhidmat untuk raja. Akan ajarlah tukang sihir ni, ajar cara macam mana, step pertama, step kedua, sampailah jadi ahli sihir yang mahir. Ahli sihir ni tuan-tuan sekalian, kita maklum tengok dalam zaman dulu ni, kita tak tahu zaman mana, di lokasi mana, orang-orang yang hidup dalam mensyirikkan Allah Azza wa Jalla, mereka juga dalam hidupnya sentiasa ikhtiar macam mana ilmu yang mereka ada ni, walaupun namanya ilmu sihir, mereka tetap berhasrat nak mencari siapakah nanti yang bakal mengganti dia. Cerita pelapis. Dan itu satu. Yang kedua, raja pada zaman itu kekuatannya daripada sihir. Bukan cerita zaman Firaun aja, tukang-tukang sihirnya. Jadi raja yang Nabi ceritakan ini pun, yang digambarkan dalam hadis Nabi SAW, sangat mengambil berat tentang siapakah orang yang berkhidmat untuk dia sebagai ahli sihir. Baik, kemudian Nabi cerita lagi. Fakana fi tariqihi idza salaka rahibun faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajabahu. Budak ni duduk kat kampung, maka bila ahli sihir nak mengajar dia dekat istana, mengajar kelas tu kat istana lah, ni tuition paling mahal kat dunia ni, tuition dalam istana ni. Budak ni akan datang hari-hari, pergi istana balik, pergi istana balik. Nabi cerita dalam perjalanan nak menuju ke tempat tukang sihir ni, nak belajar ilmu sihir, dia jumpa dengan seorang rahib. Rahib ni orang baik lah, orang soleh. Jadi dalam perjalanan nak pergi ke istana nak belajar, jumpa dengan rahib, orang baik, pendeta ni tadi. Jadi bila dia duduk, dia tengok orang ni kan, bila dengar kata-kata nasihat dia, budak ni rasa kagum, baguslah dia ni. Budak ni nak belajar ilmu sihir, tapi jumpa dengan orang ahli agama ni, bila dia dengar baik-baik, Nabi sebut wasami'a kalamahu. Budak ni dengar cakap rahib ni tadi. Fitrah seorang budak, namanya pun budak, Nabi sebut kalimahnya ghulam. Ghulam kan, kita pun dengar nama ghulam kan. Ghulam ni disebah kanak-kanak antara 7 hingga 10 tahun. Mungkin 7 tahun, mungkin 10 tahun, itu tempoh umurnya. Dalam perkataan bahasa, al-ghulam disebut Nabi SAW. Nak belajar sihir ni, tapi dalam perjalanan belajar daripada ahli agama ni, sebab dia seronok, dia teruja dengan rahib ni tadi. Fakana idza atas sahir marra birrahib wa qa'ada ilaihi fa idza atas sahir darabahu. Jadi sepatutnya kalau kelas tu mula awal, dia ni datang lambat. Datang lambat sebab apa? Bukan keluar rumah lambat, singgah dulu dekat tempat orang belajar agama ni. Setiap kali sampai ke istana lambatlah. Bila lambat, darabahu, kena pukul pula. Dahlah kamu ni yang terpilih untuk nak belajar ilmu sihir, lambat kena pukul pula. Jadi akhirnya bila terima ujian seperti itu, budak ni tadi mengadulah kepada pendeta ni tadi. Nak pergi istana berjumpa, balik daripada istana singgah dekat rumah pendeta ni lagi. Akhirnya dia mengadu, mungkin dia kata,
Wahai tuan guru, aku ni macam mana keluar daripada rumah awal, tapi oleh kerana aku ni minat nak belajar, menyebabkan belajar ilmu sihir kat istana tadi itu lambat, jadi aku kena marah. Apa nasihat daripada pendeta ni tadi? Tuan guru ni bagi dia nasihat. Faqal idza khashita as-sahir faqul habasani ahli, wa idza khashita ahlaka faqul habasani as-sahir. Tengok, ini dipanggil hilah. Hilah yang pendeta ni ajar budak ni. Ini bukan, kalau kita kata kenapa dia cakap macam ni, dia kata, wahai anakku, kalau kamu pergi istana lambat, sampai kat sana lambat, cakaplah keluar dekat rumah lambat, kamu tolong mak kamu. Nanti kalau balik rumah lambat, sedangkan kau singgah sini ni, kamu cakap dengan mak, kelas sihir tu ada lagi sambung tuition sampai ke petang. Jangan sebut nama aku. Jadi jangan sebut nama kamu belajar agama ni. Pergi kat istana lambat sebab tolong mak. Nanti balik ke rumah kenapa lambat? Sebab orang istana belajarnya lama cerita ilmu sihir ni. Kita kata, kenapa pula Tok Guru mengajar bohong ni? Situasi pada ketika itu amat mencemaskan. Suasana berada dalam keadaan getir, dan guru ni nak mengajar untuk nak keselamatan diri. Kerana apa? Sebab nyawa pada ketika itu, tuan-tuan sekalian, bayangkan rajanya pun yang ada tepi dia siapa? Ahli sihir, hidup penuh dengan kekufuran. Sedangkan budak ni tadi fitrahnya suci bersih, diajar oleh guru dia macam mana cara untuk jadi orang yang selamat. Baik, kemudian dinyatakan, sambung lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fabainama huwa kadzalik id ata ala dabbatin azimatin faqad habasatin nas. Baik, satu hari budak ni kan, setelah belajar dua-dua ni, dah belajar dengan tok gurunya, dah belajar dengan ahli sihir, dua-dua ilmu dia dapat. Suatu hari keluar daripada rumah, kata Nabi, berjalan dekat laluan yang dia biasa pergi nak menuju ke istana, tiba-tiba nampak seekor binatang yang besar berada di tengah-tengah jalan dan menutup ke semua persimpangan jalan, menyebabkan semua orang tak boleh lalu. Binatang apa ni tak tahu, luar biasa. Nabi cuma sebut dabbatun azimatun, binatang yang besar berada di tengah-tengah jalan dan menutup laluan, semua orang tak boleh jalan. Kita bayangkan mungkin dekat sempang 4 agaknya lah kan, binatang tu duduk kat tengah-tengah, semua tak boleh gerak dah, depan tak boleh, kanan kiri semua tak boleh. Akhirnya budak ni masa lalu dia kata gini, aku ni hari ni aku nak ujilah ilmu aku ni. Aku nak uji ilmu aku. Aku dah belajar daripada tok guru aku, seorang rahib, dan aku juga dah belajar daripada ahli sihir. Hari ini aku nak test, aku nak uji ilmu mana yang benar. Tengok apa doa budak ni. Faqal fa akhadha hajaran. Budak ni kata, Nabi kata, dia ambil batu. Budak ni ambil batu, lalu dia berdoa, Allahumma in kana amrul rahib ahabbu ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabbah. Ya Allah, kalaulah selama ni ilmu yang aku belajar daripada rahib ni tadi betul dan engkau suka wahai Tuhan, lebih daripada ilmu sihir ni, aku baling batu ni, binatang ni boleh mati dan boleh beredar. Kalau betul ilmu daripada rahib, daripada pendeta ni, aku baling batu ni, binatang ni boleh mati ataupun dia boleh beredar. Itu dia punya niat dia macam tu. Hatta yamdiyan nas, supaya akhirnya urusan orang yang tersangkut hari ni boleh lepaslah, dia orang boleh jalan semula. Faramaha, lalu dia pun baling batu ni tadi. Apa berlaku? Binatang ni beredar ke mati? Nabi sebut faqatalaha, mati binatang ni. Baling batu, mati terus. Wah, mana kata budak ni, mana ilmu rahib betul ni. Sebab aku dah doa tadi, Allahumma. Budak ni belajar dua-dua ni. Senang cakap, ilmu betul belajar, ilmu sesat pun belajar. Tapi nak kata fitrah seorang budak, dalam hati dia memang nak cari benda yang baik, doa dia pun Allahumma, ya Allah, kalau betul aku dapat ilmu daripada rahib ni tadi betul, aku baling batu pada binatang ni boleh mati. Allah takdirkan, ya, binatang tu mati. Wa madannas, dan akhirnya orang boleh berjalan macam biasalah. Ni cerita budak ni, yang penghujung nanti kita tengok ashabul ukhdud. Baik, kemudian akhirnya budak ni dah selesai macam tu, dia jumpalah kepada tok guru dia. Dia cerita tok guru, pagi tadi kan saya lalu ada binatang apa semualah, saya berdoa dan akhirnya dapat selesaikan masalah ni. Cerita balik apa yang berlaku pagi tadi. Apa kata guru dia?
Ai bunayya, wahai anakku yang dikasihi. Tok guru dia sayang budak ni, dia sayang. Antal yaum afdalu minni, hari ni engkau telah lebih mulia daripada aku. Ya, tok guru ataupun guru boleh menyatakan kelebihan anak murid berbanding diri dia. Qad balagha min amrika ma ara, sesungguhnya berita yang kamu selamatkan orang dekat kampung ni tadi, mungkin dengan sebelum ni ada masalah binatang ni, berita tu sampai kepada aku dan kamu lebih hebat daripada aku hari ni. Cuma kena ingat, selepas daripada ini kamu akan diuji. Ya, fa wa innaka satubtala, kamu akan diuji baik-baik. Dan kena ingat, kalau kamu diuji, jangan sebut nama aku. Aku tak tahulah ujian apa lepas daripada ni. Kalau kamu diuji, jangan tunjukkan aku, jangan sebut nama aku. Ni pesanan guru dia baik-baik pada budak ni tadi. Kemudian selepas daripada itu, apa ujian berikut? Dalam istana, Nabi SAW ceritakan ada menteri yang sakit, kerja kat istana, kan ada raja, ada menteri dan sebagainya lah. Wa kanal ghulam yubri'ul akmaha wal abras, budak ni pula kata Nabi, Allah berikan kelebihan boleh merawat penyakit sopak dan kusta, dan boleh lagi lah merawat macam-macam jenis penyakit. Wa yudawin nas min sa'iril adwa, dan budak ni tadi Allah bagi kelebihan boleh merawat semua jenis penyakit. Nabi cerita detail pasal budak ni. Boleh merawat apa juga penyakit, orang boleh jumpa dia lah. Fasami'a jalisun lil malik kana qad amiya, oleh kerana memang dah viral, istilahnya viral lah, dah terkenal lah budak ni, macam-macam kelebihan ni, nama budak tapi macam-macam kelebihan dia ada ni. Salah seorang yang tahu cerita tentang budak ni, menteri raja ni tadi. Menteri raja ni tadi yang tahulah budak ni punya kelebihan. Menteri ni tadi buta. Menteri ni, raja ni pilih buta tapi jadi menteri. Kana qad amiya fa'atahu bihadaya kathirah, kata menteri yang buta ni tadi, aku bawa hadiah banyak jumpa dengan budak ni. Faqal ma hahuna laka ajma' in anta syafaitani, wahai anakku, wahai budak, aku bawa hadiah ni menteri yang buta ni, aku bawa hadiah ni banyak. Kalau kau boleh merawat aku, sembuhkan aku daripada buta boleh celik, hadiah ni aku bagi semua pada kamu. Ni kelebihan dia tawar pada budak ni. Apa budak ni jawab? Faqal inni la ashfi ahadan. Menteri dengar sini, aku bukan boleh ubat semua sekali, aku tak boleh ubat siapa-siapa. Innama yashfillah, yang sembuhkan semua ni Allah. Aku doa aja, yang sembuhkan bukan aku, yang sembuhkan Allah. Fa in anta amanta billah da'autullah fashafaka. Dia bagi syarat kan, sebab orang ni buta nak jadi celik kan. Sekiranya kamu beriman kepada Allah wahai menteri, aku akan doa pada Allah, moga-moga Allah sembuhkan kamu. Itu syarat dia. Aku boleh tolong doakan kamu, syaratnya kamu kena beriman. Kamu kena beriman kepada Allah, aku doa pada Allah, moga-moga Allah sembuhkan penyakit kau ni, daripada buta boleh celik. Tengok semua sekali. Fa'amana billah, akhirnya menteri yang buta ni tadi beriman kepada Allah. Fashafahullah, dan Allah sembuhkan dia lah. Kan syaratnya beriman, tak kira lah tukar agama, tukar lah, yang penting mata aku dapat melihat balik. Budak ni dah makin terkenal. Maknanya dah dua masalah diselesaikan. Masalah binatang kat tengah-tengah jalan tadi pun selesai, menteri yang buta boleh celik. Fa'atal malik fajalasa ilaihi kama kana yajlis. Akhirnya budak ni jumpa dengan raja. Dia pun duduk. Dia duduk dan menteri ni pun ada. Menteri yang dah boleh celik tadi duduk sebelah raja ni tadi. Faqala lahul malik, raja tanya pada menteri ni, man radda alaika basaruk, siapa yang pulihkan mata kau ni? Dulu kau buta, sekarang dah celik. Siapa yang betulkan mata kau ni? Qal rabbi, Allah, yang Tuhan aku telah sembuhkan mata aku ni. Raja ni tanya, walaka rabbun ghairi, ada ke Tuhan selain daripada aku? Maknanya Nabi cerita dalam hadis ni, raja ni bukan sekadar ada tukang sihir, tapi raja ni juga mengaku diri sebagai Tuhan. Sebab soalan dia pada menteri tadi, walaka rabbun ghairi, engkau ada Tuhan ke selain daripada aku? Soalan dia.
Maka menteri jawab, Rabbi wa rabbukallah. Tuhan aku, Tuhan kau juga. Lagi dia marah. Kan? Kamu ada Tuhan ke selain daripada aku? Tuhan aku, Tuhan kamu juga. Yang aku sembah ni patutnya kamu sembah Tuhan ni juga, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Maknanya berani raja menteri yang dah beriman, yang dah celik mata, berani dia kata yang sembuhkan mataku Allah. Baik. Fa akhadhahu falam yazal yu'adzibhu hatta dalla 'alal ghulam. Jadi bual kata Nabi, akhirnya dia panggillah budak ni tadi. Ialah yang sembuhkan Allah, tapi dengan ikhtiar ni lah budak ni lah tuanku. Budak ni tadi doa pada aku, alhamdulillah sembuhlah mata aku ni. Jadi raja pula tanya pada budak ni. Mula-mula raja tanya pada menteri. Sekarang ni raja tanya budak ni pula. Ai bunai, qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmah wal absar wa taf'al. Dia kata, tuanku kata, aku dah dapat berita dah kehebatan kamu ni. Boleh sembuhkan penyakit sopak, penyakit kusta dan macam-macam lagi lah. Hebatlah kamu ni, belajar ilmu sihir kamu dah menjadi dah. Apa hal pula sihir ni? Dia bayangkan budak ni begitu syur hari-hari belajar ilmu sihir, rupanya sembuhkan orang ni sebab ilmu sihir. Nampaknya ilmu sihir kamu dah menjadi lah. Menteri aku pun dah boleh jelik dah. Apa budak nak jawab? Inni la ashfi ahadan. Tuanku, yang sembuhkan bukan saya. Innama yashfillah. Yang sembuhkan ialah Allah. Nama budak, tapi jawapan dia istiqamah. Istiqamah budak ni. Makna dia punya tawaduknya, dia punya tawakalnya dan sifat kehambaan dia. Yang sembuhkan bukan aku, Allah sembuhkan. Bukan cerita sihir ni. Raja kata, sihir dah menjadi, dah ilmu dah menjadilah ni. Yang sembuhkan bukan ilmu sihir tu, yang sembuhkan Allah. Fa akhadhahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'ala ar-rahib. Jadi raja tak puas hati. Ni apa hal pula ni, nampaknya dalam istana dah mula ada orang sembah selain daripada aku ni. Maka dia cari ataupun dah mula nak dengki ataupun nak azab, nak seksa budak ni tadi. Hatta dalla 'ala ar-rahib. Akhirnya entah macam mana bila ditanya, budak ni tunjuk juga guru dia yang mengajar ni tadi. Guru dah pesan, kamu lepas ni akan diuji. Kalau diuji, jangan sebut nama aku. Tapi akhirnya dekat istana, budak ni tadi akhirnya sebut juga nama tok guru dia ni. Kerana diseksa dan seumpamanya, akhirnya tok gurunya dipanggil menghadap tuanku dekat istana. Lalu dinyatakan pada rahib ni tadi, rahib dipanggil, pendeta tadi dipanggil. Lalu arahan raja senang aja. Irji' an dinik. Sekarang kamu kena balik ataupun balik daripada agama kamu ni. Kena keluar, kena murtad. Jangan sampai kamu beriman, kena ikut agama aku, kena yang anggap aku sebagai Tuhan. Fa'aba. Pendeta tadi enggan. Kenapa pula nak suruh aku tukar agama? Hidup aku dengan Muslim, serah sembah aku hanya pada Allah. Akhirnya dekat istana ni juga Nabi cerita siksaan yang pertama. Raja panggil seorang orang kanan dia dengan bawa gergaji. Fada'a bil minshar. Dia ambil gergaji dan dia letakkan gergaji atas kepala ni, dibelah dua tok guru ni tadi. Daripada kepala sampai ke bawah, mati kat situ juga. Terbelah dua dan mati. Terus mati. Sebab raja dah mula marah ada rakyat yang sembah Tuhan selain daripada dia. Kemudian panggil menteri pula, yang tadi buta kemudian sekarang dah celik. Panggil menteri ni tadi, kamu kena balik pada agama asal kamu. Kamu kan dulu sembah aku. Fa'aba. Menteri tadi pun enggan juga. Maka dia ambil gergaji dan dibunuh dengan cara yang sama juga. Dibelah dua orang ni tadi. Matilah menteri tadi. Berapa orang dah mati? 2 orang. Kemudian raja panggil yang ketiga pula, panggil budak ni tadi. Wahai budak, irji' an dinik. Balik pada agama asal kamu. Fa'aba. Dan budak ni enggan. Tapi raja tak ambil gergaji untuk bunuh budak ni macam bunuhnya pendeta, bunuhnya menteri. Tapi tengok bila budak ni kata, aku tak nak balik pada agama sebelum ni. Hidup aku sembah Allah Subhanahu wa taala. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabi. Arahan raja ni agak berbeza dengan budak kan. Dia panggil orang-orang istana, orang-orang istana dia panggil, kamu bawa budak ni pergi atas gunung yang paling tinggi. Idhabu ila jabalin kadza wa kadza. Pergi bawa budak ni. Dia tak nak tukar agama dia. Kamu pergi bawa gunung yang paling tinggi.
panjat sampai ke puncak, dan kamu tanya dia dekat atas puncak gunung itu, kalau dia tak nak balik pada agama asal dia, kamu humban dia ke bawah. Ni semua ni kena nak jalankan amanah daripada raja ni. Kalau dia tak nak balik pada agama asal, kalau tak nak murtad, kamu hantar dia ataupun humban dia ke bawah. Jadi orang istana bawa budak ni, misi nak bunuh budak ni kat atas gunung. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala takdirkan sampai ke atas gunung, budak ni doa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, peliharalah aku dengan apa yang diorang aturkan untuk aku, ya Allah. Ya Allah, peliharalah kami, cukupkan hidupku dengan peliharaan daripadamu, ya Allah. Maka akhirnya Nabi kata apa? Farajafa bihimul jabal fasaqatu. Akhirnya sampai ke atas gunung ni, budak ni doa, berlaku satu gegaran besar, semua jatuh, tinggal dia seorang je selamat. Misi raja supaya dihumban budak ni ke bawah. Sampai dekat atas gunung semua jatuh, budak ni seorang yang selamat, terbalik pula. Akhirnya budak ni buat apa? Wajaa yamshi ilal malik. Turun budak ni semula pergi ke istana, tak ada kerja kan. Maknanya sebelum ni konon-konon nak bunuh dia, tak boleh bunuh. Turun pergi ke istana. Faqala lahul malik ma fa'ala ashabuk. Jumpa dengan raja, selamat pula budak ni. Mana kau, orang-orang istana mana? Budak ni jawab, qala kafanihimullah. Allah dah jaga aku. Allah jaga aku. Dia kata, tuanku sampai ke atas tadi, bila aku doa kepada Allah, semua sekali mati, aku seorang selamat. Marah lagi raja ni. Bertambah lagi orang kat istana ni yang beriman, yang mati-mati. Akhirnya dia kerahkan lagi tim yang kedua. Orang istana tim yang kedua dipanggil. Faqala idhabu bihi fahmaluhu fi qurqur. Nabi sebut, dipanggil, kamu bawa budak ni naik kapal kecil pergi ke tengah laut. Sampai ke tengah laut, kau suruh budak ni tukar agama dia. Kalau dia tak nak, kamu humban dalam laut biar dia mati. Kamu balik, bawalah sampai ke tengah laut. Akhirnya sampai ke tengah laut, budak ni doa lagi, Allah makfinihim bima syi'ta. Wahai Tuhan kami, peliharalah kami, ya Allah. Akhirnya berlaku satu gelombang yang besar, terbalik kapal ni tadi, semua mati kat laut kecuali budak ni seorang selamat. Berenang balik semula dekat istana kan. Naik atas gunung selamat, pergi ke tengah laut berlaku terbalik kapal ni tadi, budak ni selamat. Ni apa hal pula budak ni? Kelebihan luar biasa ni. Nabi sebut wajaa yamshi ilal malik. Maka budak ni punyalah berani balik semula kat istana. Kalau tak dah balik ke rumah dah kan, terus jumpa kat istana lagi. Faqala lahul malik. Raja tanya, mana yang lain-lain? Tuanku, kat tengah laut tadi berlaku satu ombak gelora, aku doa kepada Allah, semua mati, aku seorang selamat. Jadi akhirnya faqala lil malik, akhirnya budak ni kata ginilah, tuanku, aku nak bagi satu cadangan lah. Kamu takkan boleh bunuh aku kecuali dengan kamu kena buat apa yang aku suruh buat. Budak ni punya berani, budak ni kan. Innaka lasta biqatili, tuanku takkan boleh bunuh saya kecuali tuanku kena buat apa yang saya suruh buat. Faqal wa ma huwa, yang benda dah aku cakap dengan kau, benda yang kau suruh aku buat. Terbalik pula, budak titah kepada raja sebab dia punya keinginan nak bunuh budak ni tadi. Tuanku takkan boleh bunuh saya kecuali ikut apa yang saya cakap ni. Qal tajma'un nasu fi sa'idin wahid. Tuanku kena kumpul semua manusia yang ada kat kawasan kita ni, dekat negeri kita ni, kumpulkan semua sekali. Dan kamu kena bawa satu salib, salib untuk nak gantung aku. Gantung aku maknanya tangan dibuka, gantung aku biar semua orang nampak, semua penduduk kawasan ni nampak, orang kat negeri ni semua nampak. Kemudian kamu ambil nanti seorang pemanah yang hebat, dan daripada jauh dia kena panah tepat dekat dada aku. Itu cara dia. Tapi syarat dia, semua orang kena datang dekat negeri ni. Engkau letak aku dekat salib, ambil seorang pemanah yang hebat, dia akan memanah tepat dekat pada aku. Tapi syarat dia, pemanah ni kena baca doa ni. Tak kira lah kata raja ni, yang penting kau mati. Doa apa, sebutlah apa doa apa. Orang yang memanah ni kena baca Bismillahirrabbilghulam, dengan nama Allah Tuhan budak ini. Thumma irmini, lepas baca doa tu panahlah, insya-Allah aku mati. Ni budak ni jawab. Syarat dia baca kuat-kuat biar semua dengar Bismillahirrabbilghulam. Budak ni beriman, kena baca, pemanah ni kena baca dengan nama Allah Tuhan budak ini.
fa innaka idza fa'alta dzalik qataltani. Kalau macam tu mesti dia boleh bunuh aku punya. Tengok misi budak ni tadi kan. Raja pun buatlah. Semata-mata nak bunuh budak ni, pergi ke tengah laut tak mati, pergi naik atas gunung tak mati. Sekarang ni kumpulkan semua orang pun tak apalah, yang penting kau mati. Maka dibuatlah seperti mana diarahkan budak ni tadi. Dipanggil semua sekali rakyatnya, pemanah, dan orang yang nak memanah ni akan baca doa Bismillahirrabbilghulam, dengan nama Allah Tuhan budak ini. Maka bila dia panah tepat dekat dada budak ni tadi, famata, akhirnya budak ni mati. Mati budak ni, mati syahid. Tuan-tuan, negara ni negara kafir, raja kafir, ahli sahir, semua penduduk semua kafir. Baik, bila masa nak panah tadi, bila baca Bismillahirrabbilghulam, dengan nama Allah Tuhan budak ini. Sebelum ni dah viral lah cerita budak ni macam mana boleh selamat, pergi laut selamat, atas gunung selamat. Apa yang berlaku selepas daripada itu? Kata Nabi SAW, faqalan nas, keseluruhan orang yang datang menonton peristiwa itu semua berkata, amanna bi rabbil ghulam, kami beriman dengan Tuhan budak ini. 3 kali dia ulang, amanna bi rabbil ghulam, amanna bi rabbil ghulam, kami beriman, kami semua beriman dengan Tuhan budak ini. Kata raja ni, kalau bahasa mudahnya, korang ajar, patutlah disuruh aku bunuh dia. Dia seorang mati, tapi satu negara beriman, sanggup korban diri dia semata-mata nak tunjuk kepada rakyat sesungguhnya apa, sebut nama Allah, semua perkara tu boleh berlaku. Dan akhirnya perkara yang paling ditakuti oleh raja ni apa dia? Berlaku depan mata. Rakyat semua sekali beriman. Dia nyatakan apa? Penasihat datang. Dah macam ni pun ada penasihat juga raja ni. Ara'aita ma kunta tahzar, tuanku nampak tak? Sekarang ni tuanku dah jumpa depan mata benda yang paling kita takut. Apa dia? Orang dah mula cari Tuhan selain daripada kamu. Sekarang ni kita kena selesaikan masalah ni juga. Tak boleh dibiarkan. Sebelum ni budak ni je seorang beriman. Bila dia mati dalam keadaan orang nak panah tadi baca Bismillahirrabbilghulam, rupa-rupanya ada muslihat yang kita tak terfikir. Sanggup korbankan diri dia, satu negara boleh beriman. Maka raja kata, aku kerahkan semua sekali, tolong gali parit sebesar yang mungkin dan nyalakan api. Siapa yang tak nak tukar balik pada agama dia, aku akan humban semua dalam parit yang kita gali ni tadi. Sebesar-besarnya kita akan tanam dia hidup, bunuh kat situ juga. Maka orang-orang istana, pekerja-pekerja tadi akhirnya semua buat. Dan ketika itu tuan-tuan sekalian, dibuat satu gaung yang besar yang dipanggil apa? Ashabul Ukhdud, gali parit. Lalu ketika itu raja kata apa? Siapa yang kalau kami jumpa tak nak balik pada agama, kami akan humban dalam parit yang sedang dinyalakan api dekat dalam itu tadi. Seorang demi seorang mati syahid, seorang demi seorang, semua tak nak tukar agama ni. Dan akhirnya ketika itu kata Nabi apa? Hatta ja'at imra'atun wa ma'aha sabiyyun laha. Ketika itu kata Rasulullah, ada seorang wanita bawa anak masih kecil. Dia beriman ni. Wanita ni beriman sebab dengan budak-budak ni tadi. Ketika itu bawa anak menangis. Macam mana ni? Kan? Kalau tak balik pada agama asal, kena masuk dalam kawah yang ada api ni. Lalu kata Nabi SAW, sedang bawa anak kecil ni tadi, faqala lahal ghulam. Budak kecil ni cakap dengan mak dia, ya ummah isbiri fa innaka alaikal haq fa innaki alal haq. Mak jangan sedih, mak berada di pihak yang benar. Akhirnya jatuh juga dalam apa nama kawah ataupun parit tu tadi yang penuh dengan api. Jadi semua yang beriman pada waktu itu berada dalam keadaan mati syahid. Tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, hadis Nabi sampai situ. Penutup hadis Nabi ini dalam Sahih Muslim sampai situ. Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam ayat ini tadi apa? Binasalah orang yang menggali parit. Siapa orang gali parit ni? Oh, raja ni tadi. Kenapa dia gali parit? Sebab tak puas hati berapa ramai rakyat yang telah pun beriman. Dia sakit hati kenapa? Allah nyatakan wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka ni tak sakit hati dengan kumpulan-kumpulan ni tadi. Sakit hati tu kenapa? Melainkan mereka beriman kepada Allah. Lain-lain tak ada apa. Sakit hatinya mereka, tak puas hatinya mereka ni sebab apa? Sebab ni orang beriman. Hari ni sama juga kan, mana-mana kuasa besar yang nak bunuh orang Islam sana sini. Apa dosa orang Islam?
Orang Islam bunuh keluarga kamu ke? Tak ada. Orang Islam ni lebih kaya pada kamu ke? Tak juga. Sakit hati kenapa? Sebab iman. Cerita orang sakit hati kepada orang beriman ni dulu lagi dah, sebelum zaman Nabi SAW. Maka dinyatakan dalam ayat Quran ni tadi, dalam hadis Nabi SAW, kalau dekat dunia kamu sediakan parit yang besar untuk nak bunuh orang-orang yang beriman ni tadi, Allah nyatakan apa di hari akhirat esok? Falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Dulu dekat dunia kamu berani bunuh hamba-hambaku, kata Allah, dalam parit yang kamu gali dengan api dan seumpamanya. Esok di hari akhirat berganda-ganda dia punya seksa dengan balasan yang setimpal, tapi jauh lebih dalam, api lebih besar untuk kamu yang dulu dekat dunia bakar orang beriman. Esok hari kiamat kamu akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah ini digambarkan oleh Nabi SAW, kisah yang amat dahsyat. Sebab tu nama surahnya pun letak dalam surah ni Suratul Buruj. Diterangkan oleh Nabi SAW dalam hadis sahih, rupanya cerita ni cerita tentang raja. Kaedah ini kata para ulama, Nabi mentafsirkan Quran. Kita baca Quran, berapa perkataan? 3 perkataan je. Qutila ashabul ukhdud, celakalah, binasalah orang-orang menggali parit. Tapi Nabi terangkan hadis ni, Masya Allah. Kalau tengok dalam buku, 2 muka surat hadis ni, agak panjang. Nabi bercerita, maksudnya Nabi terangkan maksud Al-Quran. Siapa lagi yang lebih mahir dalam Quran ni? Nabi. Tak ada orang lebih alim tentang Quran melainkan Nabi SAW. Seorang Nabi yang Allah turunkan wahyu secara langsung kepada baginda. Jadi tuan-tuan sekalian, itu perbandingan Allah nak rakamkan dalam surah ini. Kisah orang yang menggali parit, tapi mereka juga akan ditimpakan azab yang sebesar-besarnya di hari kiamat. Mudah-mudahan kita dapat manfaat sedikit perkongsian kita beberapa ayat daripada Suratul Buruj, dan diceritakan tadi dalam Sahih Muslim ni oleh baginda Nabi SAW. Moga-moga kita dapat manfaat. Majlis kita diberkati oleh Allah. Sekadar itu dulu dapat kita kongsikan pada pagi ini. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Wahai Tuhan kami, ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, berikan manfaat pada ilmu telah Kau ajarkan kepada kami. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-rawaibu wa husnul الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم عليه. Allah